Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyambung kajian kita, yaitu pada muka surat 137. Masih hari ini di bawah subtopik yang kedua, yaitu makna dua kalimah syahadat, yang mana pada bulan kelas kita telah pun membincangkan sebahagian daripada syarat-syarat kalimah la ilaha illallah. Ya, syarat-syarat kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadati dengan sebenarnya melainkan Allah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kepada syarat yang keempat. Syarat bagi kalimah la ilaha illallah, yaitu as-sidq. Apa yang dimaksudkan dengan as-sidq? Ialah jujur. Yang maksudnya mengucapkan kalimah ini dengan disertakan pembenaran oleh hati. Barang siapa lisannya mengucapkan namun hatinya mendustakan, maka ia adalah munafik dan pendusta. Ya, syarat yang keempat ialah membenarkan apa yang kita ucap dengan benar, dan pembenaran mesti datang daripada hati. Kalau kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan kita menunaikan solat, ya, kita berpuasa, kita berjihad, ya, tetapi kita tidak membenarkan kalimah la ilaha illallah, maka kita tergolong dalam golongan munafik. Sebab tidak sempurna iman, melainkan mestilah melalui dengan pembenaran ataupun membenarkan. Ya, tidak sempurna iman, melainkan mesti kita membenarkan dengan. Kalau tak, samalah kita ni dengan puak-puak munafik, ya, yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ni kalau ikut rupanya, ya, ada pakaiannya lebih hebat, ya, lebih mewah, ya, ibadah yang dia buat pun nampak sangat cantik, ya, namun hatinya tidak beriman dengan kalimah yang mereka lafazkan, iaitu la ilaha illallah. Ya, sebab itu as-sidq ataupun membenarkan kalimah ini mesti ada di dalam hati kita. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 9. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini cerita tentang apa? Ya, surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 9. Ini cerita tentang puak-puak munafik yang ada pada zaman. Ya, yang mana sebahagian dari mereka Al-Quran mendedahkan sikap orang-orang munafik ini. Ya, Allah mendedahkan sifat orang-orang munafik ini, di mana Allah kata, dan di antara manusia ada yang berkata amanna billahi wa bil yawmil akhir, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, sedangkan mereka ini tak benar-benar beriman pun. Ya, tidak benar-benar beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu, mereka ini cuba nak tipu Allah, dan mereka ini cuba nak tipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, ya, dan mereka ini tidak menipu melainkan tipu diri mereka sendiri.
Wama yashurun, dan mereka ni tak tahu, tak sedar pun bahawa mereka menipu dia lagi tak sedar. Ya. Juga di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang pertama. Ya. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mana orang munafik ni? Ya. Mereka ni bersaksi bahawa engkau wahai Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Tapi Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang sama menafikan pengimanan ataupun kesaksian mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Sesungguhnya Allah dan Allah Maha mengetahui bahawa engkau adalah rasul. Ya, rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah juga menyaksikan bahawa orang munafik ini adalah berdusta. Ya, maksudnya mereka ni hanya melafazkan dengan kata-kata tetapi tidak membenarkan dengan hati. Ini kita sebut sebagai puak munafik. Ada sebahagian daripada umat Islam, mereka membenarkan dengan hati tetapi tidak melakukan dengan amalnya. Ya, membenarkan Allah itu esa, ya, hari kiamat itu ada, solat kena buat, puasa kena buat, tapi tak nak buat. Maka ini kita tak gelar dia sebagai munafik. Jadi kita gelar dia ataupun dinamakan sebagai orang fasik, orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ada lagi orang yang tidak menerima semuanya, beriman ataupun tidak membenarkan dengan hati, ya. Lisan pun tidak menyebut dan tidak beramal. Mereka ditinggalkan. Ya, kafir. Tidak membenarkan dengan hati, ya, tidak beriman dengan Allah, beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, ya. Solat pun mereka tidak membenarkannya, dan mereka tidak melafazkan perkataan. Mereka ini kafir. Ya, jadi ada maksudnya ada kita katakan golongan-golongan tertentu yang dinamakan berdasarkan kepada perbuatan-perbuatan mereka. Ya, munafik nampak cantik dari segi amalan, nampak cantik dari segi perkataan, tetapi hati tidak membenarkan. Fasik, ya, dia membenarkan, ya, tidak ada satu pun yang didustakan, tapi dia tak mau buat. Maka dia jadi orang yang fasik. Maka tidak gugur iman dia masih lagi ada iman. Ya, tetapi masalah bagi orang fasik ialah mereka ini malas ataupun cuak ataupun ya, yang menyebabkan mereka ini tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi mereka ini orang fasik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi illa harramahu Allah 'ala an-nar." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Tidaklah salah seorang daripada kamu yang bersaksikan bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadati dengan sebenarnya melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Sidqan min qalbi. Penyaksian dia itu dalam keadaan dia membenarkan dalam hati dia. Yang maksudnya dia terkeluar daripada sifat-sifat munafik. Sifat-sifat munafik dia tidak membenarkan dalam hati dia sebut saja. Ya, ini dia menyebut, ya, dia melafazkan syahadat ataupun dia menyaksikan, tiada Tuhan yang berhak diibadati dengan sebenarnya melainkan Allah, dan dia mengaku Muhammad itu Rasulullah. Bila syak, tanpa ada syak, wasangka, tak ada syak langsung. Ya, sidqan min qalbi, dalam keadaan dia membenarkan dalam hati dia. Ya, illa malaikatan, Allah kata, Nabi kata, haramullah 'ala nar. Allah mengharamkan akan ke atas api. Maksudnya Allah haramkan kepada orang yang bersaksi dengan sebenar-benarnya syahadatain, dua kalimah syahadah. Ya, Allah haramkan mereka ini atas neraka. Itu pentingnya
Syarat yang keempat iaitu as-sidq, iaitu kita membenarkan. Syarat yang kelima ialah al-mahabbah, cinta, sayang. Ya, maksudnya mencintai kalimat tauhid. Cinta akan isinya dan apa-apa yang ditunjukkan atasnya. Ya, tidak cukup dengan benar kita kenal rasa cinta dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 166. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Allah kata sebahagian daripada manusia, ya, mereka yang menjadikan ataupun yang mengambilkan selain daripada Allah sebagai tandingan mereka, maksudnya sebagai sekutu bagi Allah. Kita sebutkan dalam surah Al-Baqarah bahawa di dalam ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ini tidak ada bagi dia tandingan, tak ada bagi dia yang setara dengan dia. Tetapi ada manusia yang disebutkan oleh Allah di sini, ya, yang menjadikan Allah, yang menjadikan makhluk lain sebagai tandingan atau sebagai sekutu bagi Allah. Dan mereka suka, ya, mereka suka kepada tandingan-tandingan ini kahubbillah, sebagaimana mereka suka kepada Allah. Ya, lalu Allah membiasakan, ya, di antara orang ini dengan orang beriman ialah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sifat dia ialah sangat-sangat mencintai Allah. Dalam keadaan ada sebagian pihak yang menjadikan Allah sebagai tandingan dan mereka cinta kepada Allah sama, ya, macam mereka cinta kepada tandingan Allah yang mereka cinta tadi. Tapi orang yang benar-benar beriman sifat dia adalah sangat-sangat cinta kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman tidak sanggup untuk menjadikan Allah atau tidak sanggup menjadikan apa saja yang ada di atas muka bumi sebagai tandingan bagi Allah. Sebab mereka tahu, ya, ini adalah termasuk dalam perkara yang syirik. Orang beriman akan buat itu, ya. Dan Allah juga berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikut aku, dia kata. Allah suruh bagi tahu, Allah kata kepada Nabi supaya bagi tahu kepada umat dia, kalau cinta kepada Allah maka ikut aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, ya, dan kamu akan diampunkan dosa-dosa kamu oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tidak ada jalan bagi seorang yang berkata dia cinta kepada Allah melainkan dia kena, yang pertama, mengaku Nabi sebagai utusan Allah. Yang kedua, dia kena cinta juga Nabi sebagaimana dia cinta kepada Allah. Ini kena nampak, mahabbah. Tak boleh dia kata dia cinta kepada Allah dalam keadaan dia tidak cinta kepada Nabi. Tak boleh, ya. Dan yang ketiga, bila dia kata dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Nabi, maka dalam segenap perkara dalam kehidupan dia mesti ikut cara. Sebab Nabi sebagai wasilah antara kita dengan Allah. Nabi tunjuklah semua jalan untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita dalam urusan akidah, dalam urusan muamalah, semua Nabi dah tunjuk. Maka dalam urusan syariah Nabi tunjuk. Maka tidak ada jalan lain bagi orang yang mengaku dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Nabi, melainkan dia kena ikut Nabi dalam segala hal. Tak boleh dia ikut bab ni, ya, tetapi dia menolak bab lain. Sebab kita tengok sekarang ni ada sebahagian manusia ni bila kena kat dia ikut Islam. Bila dia susah, dia susah, dia nak ikut Islam. Bila orang yang betul-betul nak buat
dia tolak Islam. Siapa yang mengikuti isu-isu semasa boleh faham tu. Ya. Ada sebagian orang ni dia dalam bab yang kena kat diri dia. Maksudnya dia rasa dia dizalimi. Maka dia nakkan undang-undang Islam dia kenakan untuk diri dia. Sebab dia rasa undang-undang selain daripada Islam ni tidak dapat menjamin keadilan untuk diri dia. Jadi dia nak qadha lah. Dia nak undang-undang qadha, dia kenakan ataupun dia bicarakan dengan undang-undang qadha, undang-undang syariah lah. Tuduhan qadha ni pada tu lah. Menuduh seseorang melakukan zina. Dia liwat. Ya. Jadi dia nak dalam urusan ni, kalau boleh dia nak. Tapi dalam urusan lain, bila ada pihak yang nak buat undang-undang Islam, maka dia dan ahli keluarga dia tolak. Ini apa jenis manusia orang ni? Apa jenis manusia yang macam ni? Yang dia terima Islam bila dia susah, tetapi bila orang dapat Islam, dia tolak. Maka kita dapat mengenal ciri-ciri dia ni, ya, dan orang-orang yang berada di keliling dia. Sebenarnya dia ni sifat dia adalah benarkah dia ni nakkan Islam? Maka di sini kita dapat kenal mereka. Ya, boleh faham tak? Tak faham tak baca banyak lagi isu semasa. Ya. Jadi cinta kepada Nabi, mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Nabi, maka kena ikut Allah. Dan Allah dia menurunkan seorang Rasul sebagai utusan daripada kalangan kita sendiri manusia yang mana kita boleh ikut. Ya, sebab itu Allah tidak menurunkan utusan dia daripada kalangan malaikat. Sebab mustahil manusia ataupun jin boleh ikut cara malaikat. Malaikat tidak melakukan dosa. Malaikat melaksanakan apa saja yang diperintahkan kepadanya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu ciri-ciri malaikat. Mereka ini tidak ingkar kepada apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka ini melaksanakan apa saja yang diperintahkan. Mustahil bagi manusia yang lemah macam kita ni mampu buat macam ni. Jadi Allah menurunkan kepada kita seorang Rasul yang sifat dia sama macam kita, dia makan dan minum sama macam kita, dia ada nafsu sama macam kita, dia berkahwin sama macam kita, ya, dia sakit, dia pergi ke pasar, dia berlihat, ya, tidak ada lebih ataupun kurangnya dari aspek kemanusiaan. Saya orang salah faham tak? Ya, tapi dengan kita dari segi aspek kemanusiaan, makan, minum, apa semua tak ada beza. Maka daripada situ kita boleh ikut cara dia. Saya kata Nabi dengan kita tak ada beza apa tak. Ini dari segi aspek kemanusiaan. Dari segi lain, dari segi dia menerima wahyu, itu special case untuk dia. Dan kelebihan Allah bagi kepada dia di situ, wahyu, Al-Quran, mukjizat. Ya, tapi Nabi dilahirkan di kalangan manusia supaya dia boleh diikuti. Maka orang yang mengatakan cinta kepada Nabi tidak hanya dia melawakan cinta Rasul, ya, menyanyikan lagu-lagu cinta Rasul, cinta Nabi dan sebagainya, tak memadai lagi, melainkan dia kena ikut semua. Ya, sebenarnya sekali buat program cinta Rasul, tapi ada lain tak cinta Allah. Solat pun tak boleh terjadi. Ya, tak boleh pakai. Ya, jadi dia kena ikut semua. Ya. Firman Allah dalam surah Al-Imran 31, Allah ini dah disebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu. Wa yuhibbu al-mar'a
Tiga perkara yang mana bila ketika tiga perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan dapat rasa halawatul iman, kemanisan iman. Tiga. Lebih dicintainya, ya, selain daripada orang lain. Macam mana nak kata? Macam tu lah kan? Cinta dia kepada Allah dan Rasul sangat cinta, melebihi cinta dia kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mencintai ataupun orang yang mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak cinta, dia tidak kasih, dia tidak sayang kepada seseorang yang lain melainkan kerana Allah. Tak kisahlah sebagai seorang sahabat baik ke, ya, sebagai seorang suami kepada isteri, ya, suami kepada isteri, isteri kepada suami, ibu kepada anak-anak, anak-anak kepada ibu, ibu bapa, maka dicintai kerana Allah. Bukan kerana benda lain, bukan kerana orang tu banyak harta, bukan kerana garang. Cinta kerana Allah. Jadi bila kita cinta kepada Allah, kita akan menegur. Tidak hanya memuji, tetapi kita menegur segala kesalahan kawan-kawan kita. Tidak kita mendekati dia bila dia kaya saja. Kita meninggalkan dia bila dia miskin. Itu bukan cinta kerana Allah. Ya. Dan yang ketiga, wa ayakraha ayya'uda fil kufri, orang yang dia rasa benci untuk kembali kepada kekufuran. Ba'da an qadahu Allah minhu, selepas Allah tarik dia, ya, daripada kekufuran itu. Ya, kama yakrahu ayyu'uda fil nar. Sebagaimana dia rasa benci untuk dicampur dalam api neraka. Tiga benda. Ya, bila ada pada kita tiga perkara ini, maka kita akan mendapat halawatul iman, kemanisan iman. Ya. Boleh kan tuan? Cinta kepada Allah dan Rasul lebih kita cinta daripada anak kita, daripada isteri-isteri kita, kalau yang ada isteri-isteri lah, ataupun yang ada seorang isteri, daripada isteri kita. Kalau seorang ibu dan bapa cinta kepada Allah dan Rasul, lebih dia cinta daripada cinta dia kepada anak-anak dia. Susah sangatnya, tapi kena cuba. Sebab kalau tak buat, kita tidak akan mendapat halawatul iman, kemanisan iman. Kena cuba buat tuan-tuan. Ya, melebihkan hak Allah dan hak Rasul lebih daripada hak segala-galanya. Ya. Seterusnya syarat yang keenam, al-inqiyad, iaitu tunduk dan patuh. Seorang Muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimah La ilaha illallah. Hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Mengamalkan syariat-syariatnya. Beriman hanya kepada Allah. Dan berkeyakinan bahawasanya hal itu adalah benar. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl ay ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Az-Zumar ayat 54. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah, wa aslimulah, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tak dapat lagi ditolong. Dan Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ya, dan siapa yang lebih baik agamanya, wa man ahsanu dinan, siapa yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajhahu lillah, ya, lebih baik daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah,
dan dalam keadaan dia wa huwa muhsinin, buat kebajikan, berbuat amal soleh. Ya, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mereka ini mengikut millah Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Ya, tunduk dan patuh tuan-tuan. Membenarkan sudah, cinta pun sudah, ya. Seterusnya kena tunduk dan patuh atas apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ya. Dalam surah Luqman Allah berfirman lagi, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allah 'aqibatul umur." Dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah dalam keadaan dia wa huwa muhsinun, dalam keadaan dia berbuat kebajikan, ya, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang kukuh, dan kepada Allah kesudahan segala urusan. Ya. Itu syarat yang keenam. Syarat yang ketujuh, al-qabul. Terima tuan-tuan. Terima dengan cara terima bulat-bulat. Ya, menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimah syahadah ini, beribadah kepada Allah Azza wa Jal semata-mata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Dan siapa yang mengucapkan tetapi tidak menerima dan mentaati, maka ia termasuk dari kalangan orang-orang yang difirmankan oleh Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Iaitu mereka-mereka yang mana bila dikatakan kepada mereka tiada Tuhan yang berhak disembah ataupun tiada Tuhan yang berhak diibadati dengan sebenarnya melainkan Allah, wahum yastakbirun, mereka rasa bongkok, sombong. Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun, dan mereka tambah pula, ya, apakah kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami, ya, kerana seorang syair majnun, seorang penyair yang gila. Ya, ini sikap orang-orang musyrik, ya, bila berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak sanggup melepaskan sembahan-sembahan yang mereka cipta sendiri. Ya, dan orang-orang musyrik ni, ya, bila berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bagi macam-macam gelaran kat Nabi. Gila, ya, macam-macam gelaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk menolak apa yang Nabi bawa. Dan benda tu tuan-tuan, dia berlaku daripada zaman ke zaman sampai ke lah. Ya, apabila orang dia sudah kalah hujah, ya, dia tidak boleh menerima hujah yang lebih kuat kepada dia, cara paling senang ialah dengan mengatakan ataupun mencop seseorang dengan label-label, ya, supaya bila orang yang dengar, orang awam dengar, maka dia tidak akan tanya banyaklah. Benda ni orang musyrikin buat, ya, penguasa-penguasa musyrikin buat lama dulu dah. Tak suka, cop. Syair majnun, seorang penyair yang gila. Ya, macam-macam lah, ya, cop-cop yang dikenakan kepada orang-orang yang nak memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah ni. Ini seperti halnya penyembah kubur di zaman ini. Mereka mengikrarkan la ilaha illallah, tetapi tidak mahu meninggalkan penyembahan mereka terhadap kubur. Dengan demikian berarti mereka belum menerima makna la ilaha illallah. Ya, mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasul, tapi masih lagi duk minta dikubur-kubur wali-wali. Ya, minta kat kubur Tok Syekh, Tok Syekh.
Ya, kubur Tok Syekh pula dia buat dalam keadaan yang binaan yang khusus. Ya, dia letakkan bunga-bunga. Ya, dia letak pula gambar Tok Syekh dekat kubur dia. Ya, sedangkan benda itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bina bangunan itu sendiri sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa beza mereka ni dengan Syiah kalau caranya sebegini? Dan apa beza mereka ni dengan orang Yahudi pun? Dihias kubur-kubur Tok Syekh, dibuat bangunan yang khusus. Kemudian pakat pi ramai-ramai, pi minta kat kubur, ya Tok Syekh sekian-sekian, aku minta sekian-sekian. Yang ini sebenarnya yang kita cuba nak lawan ataupun yang cuba kita nak tentang. Bukannya kita ada masalah sangat bila orang pi melawat kubur tu. Tak ada masalah pun. Sedangkan ziarah kubur itu dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada masalah. Sebab ziarah kubur itu tudzakkirul maut, mengingati kematian. Bila kita ziarah kubur, kita lalu kubur, ada adab-adab dia. Kita bagi salam kepada ahlul kubur, ahli diyar, ahli kubur. Ya, kita membacakan doa-doa untuk dia, kepada ahli kubur, ya, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang meninggal dunia tu, kita baca doa untuk dia. Itu tidak ada masalah pun. Bukan itu yang kita tentang. Yang kita tentang ialah apabila mereka minta kepada penghuni kubur. Sahabat mana pun dia, maka penghuni itu tidak dapat memberikan manfaat ataupun kemudaratan, kerana dia sudah ada di alam barzakh, alam yang sudah ada sekatan dia dengan kita. Dia tak boleh bagi apa dah kat kita. Sebab itu juga kita duk hujah dengan orang-orang yang duk cakap madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah atas sebab ini. Nak minta tolong, minta terus pada Allah. Kalau Nabi masih hidup, betul, kita minta kepada dia supaya dia berdoa kepada Allah, tawassul lah, kan? Tetapi bila Nabi SAW telah wafat, selesai urusan dia dengan kita. Minta terus kepada Allah. Kenapa minta tolong kepada Nabi SAW? Benda ini yang sebenarnya yang kita duk berjuang pun. Ya, bukan maksudnya kita tidak minta kepada Nabi, kita tidak hormat ataupun kita tidak sayang kepada Nabi, tak. Sebab tidak ada sunnah dan tidak ada suruhan ataupun tidak ada athar sahabat yang buat macam ni. Kalau ada, dah lama sahabat buat. Tabi'in buat. Kalau boleh lah lagu ni. Ya. Itu dia. Seterusnya, rukun kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama, an-nafyu, penafian ataupun pengingkaran. Ya. Apa yang kita nafikan bila kita sebut kalimah la ilaha illallah? La ilaha itu tiada Tuhan yang berhak diibadati. Ini satu bentuk penafian. Ya, iaitu kita mengingkari ataupun menafikan semua yang disembah selain daripada Allah. Nafi siap. Ya, orang musyrik dia menerima tauhid rububiyah. Dia terima Allah turunkan hujan, Allah jadi alam ini. Ya, tetapi mereka tidak menerima tauhid uluhiyah, iaitu tidak menerima hanya Allah yang berhak diibadati dengan sebenarnya. Sebab itu mereka mensyirikkan Allah dengan benda lain. Tapi kita orang Islam dalam kalimah syahadah, benda tu awal-awal bagi orang yang mengaku Islam, hang kena jaga yang tu dulu. Sebab bab rububiyah, semua orang atas muka bumi ini termasuk orang musyrik, ahli kitab, Nasrani, Yahudi, apa-apa sahaja
Siapa saja yang anda tanya, maka mereka akan jawab. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Rububiyah. Siapa yang turunkan hujan? Allah. Siapa yang cipta hang? Allah. Tetapi mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah. Hanya Allah yang berhak diibadati. Tapi orang Islam, alhamdulillah, ya, bab ni kita cover siap-siap. Di dalam syahadah kita, kalimah syahadatain, 2 kalimah syahadah. Tiada Tuhan yang berhak diibadati dengan sebenarnya illallah, ya, isbat, melainkan Allah, iaitu kita menetapkan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita menafikan segala Tuhan-Tuhan yang ada di atas muka bumi ini, yang dinamakan oleh sesiapa saja, kita nafikan. Kita meniadakan sebarang taghut selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita dah terima yang ni, maka hati kita sudah lurus. Lurus kepada Allah, hanya kepada Allah. Dia tak pergi kona kiri kanan dah. Sebab yang ni pun kita dah clear. Buat apa pun Allah. Hang sembahyang kerana siapa? Allah. Hang cari kerja kerana siapa? Allah. Kahwin kerana siapa? Allah. Semua kerana Allah. Clear. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim." Al-Baqarah 256. Ya. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, ya, sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali, ya, yang sangat kuat, yang takkan putus. Lam fisama laha, ini tali yang sangat kuat yang tidak akan terputus. Lam fisama laha wallahu samii'un 'alim. Dan sedangkan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Dan taghut ni tuan-tuan, dia boleh jadi sesiapa saja. Tidak semestinya sembahan-sembahan lain ataupun berhala-berhala, tidak. Boleh jadi bos kita jadi taghut bila mana kita ikut saja perintah dia yang melanggar perintah Allah. Jadi dia jadi taghut kepada kita. Boleh jadi ibu ataupun bapa kita menjadi taghut kepada Allah bila mana kita melebihkan ataupun kita mengikut perintah dia yang bercanggah dengan perintah Allah. Boleh jadi suami ataupun isteri juga menjadi taghut bila mana contohnya suami ataupun isteri, dia minta untuk suami dia untuk melakukan maksiat, maka dia ikut sedangkan dia tahu larangan Allah. Jadi taghut ni dia boleh jadi sesiapa saja. Ya. Dan Allah juga berfirman, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." An-Nahl ayat 36. Allah kata, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan." Sesungguhnya kami telah utuskan bagi setiap umat itu akan rasul, seorang rasul. An ya'budullah, supaya mereka memerintahkan kepada engkau, kepada umat tadi, menyembah ataupun beribadah hanya kepada Allah. Itu tujuan perutusan para rasul. Sejak daripada mula Nabi Adam alaihissalam, ya, turun Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Ismail, Yahya, Zakaria, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masing-masing membawa satu risalah yang sama. Ya.
meluruskan kembali masyarakat ataupun umat pada waktu itu daripada menyembah selain daripada Allah kepada hanya menyembah Allah semata-mata. Beribadah selain beribadah kepada berhala-berhala hanya kepada beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Kemudian Allah kata faminhum man hadallah, sebahagian daripada mereka ni mendapat hidayah Allah, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan sebahagian lagi kekal di dalam kesesatan. Sebab itu Allah sambung ya, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka jalanlah atas muka bumi ni. Dan jalan bukan jalan saja, fasiru fil ardi fanzuru, dan engkau lihatlah, engkau perhatikanlah, engkau selidikilah, fanzur. Allah tak sebut perkataan ra'a kan, dan engkau tengok je, tak. Allah kata fanzuru, tengok, selidik, kaji, kaifa kana aqibatul mukadzibin, apa yang berlaku, apa akibat yang berlaku kepada orang-orang yang berdustakan para rasul. Tengok, pi tempat berlakunya azab, tengok apa kesan orang yang mendustakan nabi-nabi sebelum ini. Bukan pergi saja pergi tengok, tangkap gambar selfie sikit apa semua, lepas tu edit kat Facebook, ini tempat Nabi, kaum Nabi Hud ya. Lepas tu pergi pula tempat apa nama kaum Nabi lain pula, tukang tu cerita, lepas tu selfie apa semua sikit tanpa ada penelitian, kita kata, tanpa mengambil i'tibar apa yang berlaku. Dan benda yang berlaku kepada para nabi dan umatnya itu tidak mustahil berlaku kepada kita ya. Dan makna kalimah Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah ya, yang pertamanya ta'atuhu fima amara ya, taat terhadap apa-apa yang beliau ataupun baginda perintahkan ya. Maksud Muhammad, sebab bila kita sebut la ilaha illallah ni kita clear, segala ibadah lurus hanya kepada Allah. Tapi bab Muhammad ni kena perincikan lagi, sebab cenderungnya orang-orang Islam ni untuk buat benda yang selain daripada sunnah yang dia rasa baik, bid'ah kita kata. Sebab itu diperincikan lagi. Bila hang kata hang sebut Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, maka ini dia perincian dia. Yang pertama, ta'atuhu fima amara, taat terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Nabi. Yang keduanya, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan setiap apa yang dikhabarkan. Taat kepada apa yang diperintahkan. Tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa sahaja yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhkan diri daripada apa-apa yang Nabi SAW larang. Dan yang keempat, alla ya'budallaha illa bima syara'a ya, tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang ia syariatkan. Siapa? Nabi SAW. Beribadah dengan apa sahaja yang disyariatkan oleh Nabi SAW, menolak segala bentuk peribadatan yang tidak disyariatkan, yang tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW. Susah sangat ke? Dok rasa kita hebat kepada Nabi sehingga kita nak cipta benda lain untuk menandingi apa yang Nabi SAW perintahkan.
Ya. Ini maksud kalimah Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Artinya kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib ittiba', mengikuti ya apa saja yang datang daripada Nabi. Dan sudah tentulah bila ikut sunnah ni tuan-tuan, ya, yang kita ikut adalah sunnah maqbul, sunnah-sunnah ataupun hadis-hadis yang diterima ataupun yang diperakui kesahihan dia, penerimaan dia oleh ulama-ulama hadis. Bukan main pakai hentam je kita terima. Tak, bukan lagu tu. Ya, kita terima sunnah. Ya, tetapi berdasarkan kepada hadis-hadis yang makbul, bukan hadis-hadis yang mardud, hadis yang diterima, yang telah dibuat kajiannya oleh para ulama hadis, bahawa hadis ini boleh diguna pakai. Dan kita menolak segala bentuk hadis palsu. Apa saja kepalsuan yang dibuat atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada kebaikan dalam dia, tolak. Sebab itu bukan datang daripada agama. Itu maksud dia. Bukan main pakai hentam asal nama hadis sunnah, wah terima. Tanpa kita membuat semakan, tanpa kita mengetahui kesabitan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita di sini kita terbuka dalam hal-hal ni. Sebab itu mana-mana saja yang datang ke WhatsApp kita ke, datang ke Telegram kita ke, datang ke Facebook kita ke, datang di tempat penginapan kita ke, yang orang dakwah hadis, maka kita minta kepada dia bukti. Hadis daripada siapa? Apa hukum hadis ni? Dua cukup kan? Hadis daripada siapa? Apa hukum hadis ni? Sahih kah? Dhaif kah? Palsu kah? Cukup dua. Hang boleh buat mai dua benda ni, settle. Tak boleh buat mai, aku tak terima. Tak terima lagi lah. Bukan tak terima terus, aku tak terima lagi. Sehingga kita yakin bahawa itu merupakan hadis yang makbul, hadis yang diterima. Ya. Tentang makna dan konsekuensi kalimat Muhammad Rasulullah akan dibahaskan lebih lanjut pada poin yang ke-24, iaitu wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kita baru di poin yang kedua tuan-tuan. Lambat lagi lah. Jadi baca dululah sebulannya. Yang mana ada kitab tu baca tengok dulu, ataupun tengok teruslah muka surat 253 tu, baru nampak dia punya kesinambungan dah. Tidak nanti lupa. Ya. Jadi itu tuan-tuan, syarat-syarat dan juga rukun-rukun yang terkait di dalam kalimah syahadah, iaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadati dengan sebenarnya melainkan Allah, dan Muhammad Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, jadi sekadar itu saja untuk ini. Ya, mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan hari ini. InsyaAllah pada bulan depan kita sambung dengan subtopik yang ketiga, iaitu rukun iman, InsyaAllah. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.